Okey, baik. Topik hari ini adalah bab kebas menyucuk. Kebas menyucuk. Banyak sangat tu. Untuk jaga perut dah lebih sepuluh tak minum apa. Saya anak Kak Puan Suhana. Oh ya ke? Okey, baik. Okey. So untuk hari ni topik dia kita kebas mencucuk. Ya, selalu orang ada masalah gastrik ke anxiety ni. Banyaknya. Terima kasih banyak. Okey, baik. Untuk gastrik ke anxiety ni, kalau selalu jadi masalah kebas mencucuk, especially bahagian tangan, bahagian kaki, dan juga yang paling menakutkan, dia jadi bahagian dada. Dia jadi kebas mencucuk tak tentu pasal. Okey. So, bab ni kita tengok untuk macam mana dia berlaku. Okey. So kita sembang pada kronologi first kali awal-awal kejadian. Okey. Mula untuk nak berlaku masalah kebas mencucuk ni, dia perlukan badan kita dalam keadaan mode fight or flight untuk jadi vasoconstriction. Vasoconstriction ni adalah dia constrict kita punya blood vessel ni untuk mengurangkan bekalan darah kepada benda yang non-essential. Non-essential ni bermaksud kurang penting dalam keadaan cemas, seperti kita punya kulit dan juga extremities. Extremities ni maksud kita punya jari-jari, tangan, dan juga bahagian lower, kita punya bahagian bawah badan ni, daripada pinggang kepada kaki. Time tu darah akan fokus kepada kita punya otak dan jantung, yang paling utama sekali untuk orang hidup dan paru-paru lah. Okey. So, untuk berlaku masalah tu, first sekali dia kena ada masalah leaky gut dulu, akibat stres. 3 stres ni kita boleh pilih salah satulah. Okey, selalunya stres kimikal kita buat, iaitu kita ubatan dan juga makanan. Makanan ni kita tahulah 3 benda ni sajalah: tepung, gluten, minyak sayur daripada sumber bijirin. Nombor 3 adalah pasteurized milk. 3 benda ni. Pasteurized milk ni selalu orang confuse. Saya senang saja cakap, yang mana dah duduk dalam botol elok-elok, ada dekat farmasi, ada dekat supermarket, ataupun dalam bentuk powder form, semua tu kita kata sebagai pasteurized milk. Okey, baiklah. 3 benda ni kita avoid. So, nombor 2 adalah, okay, thank you very much. Okey, contoh bila kita, topi ni bagi confuse tu. Okey, apa dia dekat dah 3 benda tu. Okey, nombor 2 adalah stress physical. Stress lag. Sekejap, saya tahu macam mana tak bagi tak lag. Sekejap. Okey, lag tak? Ya. Okey, lag tak? Okey dah. Okey, tahu sebab apa? Sebab sambung. Okey, tak lag Okey. Baik. Okey. Dia dekat susu tadi. Nombor 2 adalah stres fizikal. Contoh orang tu accident, dia ada masalah tulang belakang. Tulang belakang dia berlaku masalah slip disc ataupun patah ke, ataupun hair rot ke, apa semua. Dia akan pinch kita punya nerve. Benda ni akan menyebabkan chronic stress berpanjangan, dan ianya boleh menyebabkan berlakunya masalah pendahanaman, dan dia juga boleh menyebabkan berlakunya masalah diabetes, walaupun dia tak makan secubit gula sekalipun. Kalau ada masalah tulang belakang ni, dia tak makan gula langsung pun, dia akan kena masalah diabetes. Okey, Nombor 3 adalah stres emosi. Stres emosi ni jarang sekali lah, kecuali dia kena belasah waktu kecil dengan mak bapak, kena trauma, kena rogol waktu kecil ke. Dan benda ni dia
atau waktu besar lah, benda ni berpanjangan. Then dia boleh bawa ke dewasa, dia memang akan boleh berlakunya masalah penghadaman ni. Okay, so apa yang akan berlaku, dia akan berlaku masalah leaky gut. Leaky gut ni bermaksud kurangnya leaky gut maksud radang pada kita punya usus kecil. Okay, menyebabkan kita kurang penghasilan enzim diamine oxidase, DAO orang panggil. Okay, diamine oxidase ni kerja dia adalah untuk mengurai histamin. Tanpa diamine oxidase yang mencukupi, kita takkan boleh urai histamin dan menyebabkan satu condition berlaku, iaitu histamine intolerance. Faham lah? Kalau kita ada leaky gut, kurang penghasilan diamine oxidase, kita tak boleh nak urai histamin, kita akan jadi satu keadaan dipanggil sebelah kaki normal ke. Yang tu sebab ni untuk Mak Sumura minta kontak saya 012-503-7753. Yang tu sebab masalah gas. Itu sebab masalah gas. Kita nak kena repair makan sekali. Dia kena ada guide. Untuk R5 Plus ni, dia tak boleh beli sebarang-sebarang. Dia kena ada orang guide betul-betul. Kalau tidak, loss macam tu sajalah. Dia kena ada orang guide. Dia kalau beli R5 Plus ni, beli pada harga yang betul, akan dapat sekali servis MBB. Servis MBB ni antara core dia lah. Okay, baik. So, nombor 2, histamin. Kita jadi masalah histamin intolerance. Okay, bakteria usus boleh metabolize histamin ni sendiri, menyebabkan berlakunya masalah gas. Terpulang kepada jenis bakteria tersebut, dia boleh produce hydrogen gas, methane gas, karbon dioksida punya gas, terpulang kepada jenis dia. Okey. Dan histamin intolerance ni juga boleh menyebabkan disfungsi kita punya hypothalamic pituitary adrenal axis yang kontrol jatuh paru-paru dan anxiety. Okey, Satna. Okey, saya jawab bagi saya cerita dulu. Terima kasih lah. Okey, disfungsi HPA space bermaksud histamine intolerance boleh buat inflammation kepada kita punya kawasan hypothalamus otak kita, mengganggu HPA axis. Dia akan ganggu kita punya penghasilan kortisol dan juga adrenalin. Okey, ini akan menyebabkan kita tahu dalam condition macam ni, bila adrenalin keluar, dia akan trigger secondary histamine release dan akan produce masalah gas. Okey, satu lagi, ni semua saya cerita yang benar menjadi gas lah. Satu lagi, histamin boleh memperlahankan kita punya kemur usus, berlakunya masalah sibuk, dan ini juga boleh produce gas. So semua ni kita kata semua kepada gas. Bila kita berangin sahaja, automatik tubuh badan akan masuk mode sympathetic dominant, iaitu mode lawan atau lari. Okey nah? Okey, contoh dia masuk sympathetic dominant. Sympathetic dominant, okey, saya nak cakap sympathetic dominant, parasympathetic apa semua ni orang tak pernah faham. Okey, kita punya autonomic nervous system kita, autonomic nervous system tu ANS, dia terbahagi kepada dua. Satu mode rehat dan hadap, iaitu dipanggil sebagai parasympathetic ataupun rest and digest. Nombor 2 adalah mode fight or flight, ataupun digelar sebagai sympathetic dominant, ataupun digelar sebagai mode lawan atau lari. So dua benda ni, ya. Okey, dia switch dia on off. Dia tak boleh dua-dua on, dua-dua off, tak boleh. Dia pilih salah satu, on atau off. Kalau badan kita relax, tak ada angin, dia akan on mode rest and digest. Kalau badan kita stres, kita ada angin, kita berlaku banyak radang, sentiasa kita sangkut dalam pada chronic inflammation, bermaksud inflamasi berlaku dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dia akan on mode, orang panggil mode lawan atau lari. So selalunya orang ada masalah gastrik anxiety ni tersangkut dalam mode lawan atau lari. Dia berlakunya inflammation, chronic inflammation dalam tempoh jangka yang masa yang panjang. Okey, dalam keadaan mode sympathetic dominant, kita akan menghasilkan norepinephrine dan juga epinephrine. Dua ni senang kata kita panggil sebagai adrenalin lah. Dua benda ni dia boleh
dia bersifat vasoconstriction. Vasoconstriction bermaksud dia boleh mengecutkan dinding saluran darah kita. Dia sempitkan, zup. Dia sempitkan, zup. Okey. Dia kecutkan tisu lembut saluran darah. So, apa yang akan jadi? Dia akan kurangkan bekalan darah, terutama pada bahagian tangan. Kita ambil contoh tangan dia. Dia selalu tangan dengan kaki dan juga bahagian dada tau. Bahagian dada ni. Sebab ni bahagian kulit. Bukannya kita punya organ, bahagian kulit. Okey. Dan juga mana saja yang ada saluran darah utama lah nah. So kita ambil contoh tangan dulu. Kita nak explain macam mana berlakunya rasa tingling dekat kita punya jari dan juga rasa kebah dekat kita punya tangan. So dia kecutkan tisu lembut saluran darah, kita akan berlaku kekurangan bekalan darah kepada kita punya tangan. Okey. Okey, nombor 2, dia akan ubah dia akan menghalang penghasilan nitric oxide. Nitric oxide ni adalah benda yang mengembangkan saluran darah kita. So pada kita tengah stres, dia akan kurangkan penghasilan nitric oxide, dia akan kecutkan lagi kita punya saluran darah, menyebabkan kurangnya bekalan darah kepada kita punya tangan. Awal dia hanya akan rasa macam kebas dan juga rasa mencucuk. Macam rasa kebas macam biasa. Ini condition ni dipanggil sebagai paresthesia. Lupa pula nak cerita paresthesia. Senang kalau kita Google paresthesia ni, dia cerita habis lah bab ni. Okey. Sebab apa vasoconstriction ni terjadi? Tuh badan, time kita stres, dia tak perlu dah kita punya kulit ni, dia rasa benda ni tak penting lah. Sebab orang ni dah dekat nak mati. Otak kita fikir macam tu. Okey. Dia akan pastikan bekalan darah paling banyak dekat kita punya otak dan kita punya jantung supaya kita tak mati. Sebab tu dia perlu berlaku benda ni untuk mensiap-siagakan kita boleh survive. Itu senang kata, boleh survive. Okey. Bekalan darah kurang, vasoconstriction. Okey. Lama kelamaan, kalau benda ni berulang ataupun kita terperangkap dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia akan kurangkan bekalan oksigen dan nutrien pada kita punya saraf. So apa akan jadi? Saraf kita tak boleh berfungsi dengan normal dah. Okey, time tu mula dia nak rasa macam kebas sentiasa dan juga rasa mencucuk, ataupun dia akan mudah start menggeletar tak tentu pasal lah. Okey. Pada masa yang sama juga, akibat kekurangan bekalan darah dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ayat ni kena ingat lah. Tempoh jangka masa yang panjang. Kronik. Okey, kronik. Kurang saja bekalan darah, bermaksud kita kurang sekali bekalan oksigen. Bila kita kurang bekalan oksigen, otot makin lemah. Sebab apa otot makin lemah? Sebab tenaga yang kita gunakan, contoh macam nak mengangkat ataupun menggenggam, mengangkat ataupun menggenggam, dia bukan dalam keadaan glycolysis aerobik. Glycolysis ni bermaksud cara kita tukar gula kepada ATP, iaitu tenaga. Dia akan, kalau ada darah mencukupi, badan dalam keadaan rest, dia akan melakukan proses penukaran gula kepada tenaga dalam keadaan aerobik. Bermaksud ada oksigen. Okey, cara dia invest tu paling simple lah. Dia invest dia melabur dua tenaga untuk dapat 36 ataupun 38 kembali tenaga. Dia efisien. Kalau glycolysis, proses penggunaan tenaga tanpa keadaan oksigen akibat kekurangan bekalan darah, dia akan invest 2 ATP dan dapat balik 2 ATP sahaja. Dia tak efisien langsung, tapi dia cepat. Dia cepat. Berlainan daripada aerobik. Aerobik ni jangka masa yang panjang, tapi kalau anaerobik tanpa oksigen, dia cepat. So apa yang akan jadi? Dia akan hasilkan byproduct daripada proses glycolysis anaerobik adalah hydrogen ion. Hydrogen ion akan create pula radang lagi, menyebabkan berlakunya lebih banyak reaktif oksigen spesies. Kita tahu hydrogen ion ni bersifat oksida. So
So bila bersifat oksida, dia pergi ke otot, dia kawan ngam sekali tu, okay? Ada cerai ke otot ni, dia akan hasilkan ROS, reactive oxygen species. Reactive oxygen species ni menyebabkan inflammation, dan benda ni akan merungsa kita punya saraf dan kita punya otot. Dia akan uraikan kita punya otot lagi. So fungsi saraf kita akan menjadi abnormal. Okay, last sekali, last sekali norepinephrine dan sedang kata last sekali adrenaline akan beri tekanan kepada kita punya saraf dan kita punya otot. Otot kita akan jadi stiff, jadi kerah, jadi ketat. So apa yang akan menyebabkan masalah ni? Dia akan jadi masalah paresthesia ni lagi teruk, iaitu kebah dan mencucuk. So itulah ceritanya. Okay, so bab dada pula. Bab dada ni sebab kita nak kata saya orang takut pula tapi betul lah, kalau untuk rasa mencucuk apa semua tu, betul dia main dengan kita punya saluran darah, saluran jantung kita. Memang betul pun, tapi tak bermaksud belah punya blockage, belah punya stroke ke apa. Sebab dia sebab kita stres, apa yang perlu? Dia perlu tingkatkan tekanan darah time tu. So apa dia perlu buat? Dia perlu constrict lah kita punya saluran darah tu, dikecilkan sikit, zup, untuk kita boleh blood pressure kita naik, supaya kita boleh pump darah kita lebih laju. Itu saja yang nak sakit dada tentu pasal tu no. Tapi kalau sakit dada berpanjangan, apa-apa sekalipun, check hospital dulu. Okay, kalau kita punya troponin level kita okay, D-dimer kita okay, ESR kita okay, CRP pun kita pun okay, bukan masalah jantung lah. Okay, baik. Kalau ada persoalan daripada apa yang saya explain tadi itu, silakan tanya. So saya akan tengok soalan lah. Satu-satu saya akan start daripada bawah daripada atas ke bawah lah. Okay. Oh, banyaknya gift, ya Allah. Okay. Tak betul, saya dah stop 3 hari. Mampus saya blacklisted terus klinik tu. Dia untuk Kak Anis, sebab Kak Anis ni masalah dia jarum tercucuk kat tangan. Terima kasih Fatihah 98. Okay, so bila tercucuk kat tangan, doktor cucuk satu lagi, tak mau bagi kancing gigi lah, cucuk dulu tetanus. Lepas tu satu lagi bagi antibiotik. Antibiotik untuk gastric anxiety ni kena perlukan pilih pemilihan. Amoxicillin ni tak boleh guna tau. Dia kena guna satu lagi nama dia. Saya pun lupa dah. Patutnya saya kena tulis benda tu. Nanti saya cari balik. Okay. Alhamdulillah saya ni kerja luar, memang makanan susah sikit nak jaga pemakanan, tapi hafal tetap on. Okay, baik. Untuk jaga perut lebih 10 kota. Okay, baik. Saya nak Kak Puan Suhana. Okay, baik. Edna baru join, sebaik tak lambat. Dan semua saya kurang jaga makan sebab kerja, makan minum tu sawikot memang kurang banyak terus. Kalau betul-betul MBB boleh terus baik. Okay, yogurt. Okay, bab yogurt. Okay, ambil Greek yogurt tu boleh gagah, tapi kita bukan ambil secara beria. Saya tak apa nak suka sangat produk tenusuk untuk orang yang sama ada level MBB beginner dan juga MBB intermediate. Kalau yogurt ni saya kata ambil Greek yogurt tapi jangan beria. Itu dia. Yes, betul-betul sekarang saya Profesor Mimal. Moga sembuh ni. Okey, asal tu like. Tak dengar suara. Okey, baik. Suara hilang. Okey dah. Kita relax. Okey, tak ada suara. Okey. Baru cuba hafal, rasa macam nak lumpur kaki sebelah kiri. Normal ke? Yang ni sebab bloated. Dia jadi macam apa yang saya explain tadi. Bila kita bloated, kita masuk dalam sympathetic dominant, dia akan mengurangkan bekalan darah dan bekalan saraf kepada kita punya tangan dan kaki ke bawah. Senang kata macam tu sajalah nah. So kita akan rasa macam kaki tu lembek macam kaki tu lembek dan tak bertenaga. Dia kalau benda ni ni untuk orang pergi solat, macam semalam saya duk pesan ke orang solat Jumaat, terutamanya MBB beginner baru praktis nak pergi solat Jumaat, makan sejam ataupun setengah jam dulu sebelum pergi solat Jumaat tu, makan dulu. Sebab proses glycolysis, penggunaan aerobik, pengubahan glukos kepada ATP, kepada tenaga dalam keadaan stres, dia boleh tahan 2 jam ke 3 jam max.
Sebab tu orang yang baru praktis MBB ni dia kerap lapar. Sebab biasalah orang yang struggle anxiety ni dia makan setiap 2 jam, setiap 3 jam sekali. Sebab masalah tu lah penggunaan tenaga dia tak efisien. Itu je. Okey. Wah, macam mana nak bezakan jantung, paru-paru, anxiety? Okey. Saya baru masuk, macam mana nak bezakan jantung, paru-paru dan anxiety? Kena check hospital lepas ni. Sebab kita tak boleh agak-agak saja tau. Kita tak boleh agak-agak. Pastikan kita pergi check dulu dekat hospital. Kalau paru-paru tu tak apa lagi tau. Kita tahu histamin, ada adrenalin boleh ketatkan kita punya dada. Dia rasa macam sesak nafas. Betul. Tapi bab jantung lain. Bab jantung asal mencucuk tu pun kita kena check dah dengan hospital. So hospital akan check, dia akan buat ECG. Kalau ECG lepas, dia tengok kita punya dia buat blood test pula. Dia tengok untuk kita punya troponin level untuk mengetahui sama ada kita sebelum tu dalam 2 minggu ke lepas ataupun pada masa tu ada berlaku serangan jantung. Okey, kalau yang tu lepas tak ada masalah. Dia tengok kita punya CRP pula. CRP ni untuk tengok keradangan CRP dengan ESR sekali. Lepas tu di dimer ni selalu orang buat test untuk nak tengok sama ada blood kita clot ataupun tak. Ataupun dia akan buat kalau kita ada duit lebih sikit, kita test lah untuk buat semua sekali ni dengan kita punya coagulate factor sekali. Kita tengok sama ada kita ada masalah darah beku ataupun tak. Okey. Baik. Saya pernah masuk emergency, alih-alih dia kata mungkin otak trigger. Okey. Saya tengok. Rasa pedih kat tengah dada macam mana tu. Lepas tu bila buat kerja rasa bengah. Okey. Saya rasa macam nafas pendek. Betul, dia akan jadi macam tu. Sebab kita tahu untuk orang yang ada masalah disfungsi hypothalamic pituitary adrenal axis yang menghasilkan kita punya kortisol ni. So bila sampai satu masa kita kurang kebolehan untuk menghasilkan kortisol. Kita tahu kita ada masalah kurang penghasilan kortisol bila kita bila kita terkejut. Contoh, kita dapat berita buruk, jiran sebelah rumah mati sakit jantung. Kita pula 2-3 hari sebelum tu dia rasa macam sakit dada. Dia rasa sakit dada. Tapi waktu tu kita tak fikir pun. Waktu tu kita tengah happy lah. Kita dah lupa dah benda tu. Perut pun tengah okey, tak kembung apa semua. Dengar saja jiran mati sakit jantung. Time tu juga kita rasa macam nak sakit jantung, nak mati time tu juga. Dia rasa ketat dada tiba-tiba, dengar berita tu ketat dada tiba-tiba, rasa sesak nafas tak boleh. Perut tiba-tiba yang okey tadi tiba-tiba kembung, tak tentu pasal tiba-tiba kembung. Dia trigger anxiety terus tiba-tiba. Yang ni bermaksud kita kurang penghasilan kortisol, kita tak boleh berhadapan dengan situasi stres. Dan dia waktu tu suplemen dengan adrenalin menyebabkan dia trigger secondary histamine release. Kita tahu histamine ni boleh dimetabolize oleh bakteri usus, menjadikan gas. Dia boleh trigger adrenalin, jadi ketat dada, dan dia boleh inflame kita punya hypothalamus, menyebabkan kita berlakunya masalah anxiety. Dan kalau semua combination dia cantik saja, dia trigger panic. Okey. Saya pernah trigger bos dok kata anxiety depression, tapi macam pelik lidah lah. Benda ni perkara biasa je, common sangat. Masalah anxiety untuk saya tim Hawaii Plus ni perkara simple, senang sangat nak selesai. 11.5 saja boleh selesai Tapi untuk masalah lain tu takes time lagi. InsyaAllah dengan Hawaii Plus, Hawaii Ultra ni dia lagi pantas lah Okey. Sebelum ni kita tengok soalan lagi. Saya pernah makan Hawaii 7 hari, baru badan saya dah susut. Boleh bagi cadangan untuk naikkan berat otot? Boleh, tak ada masalah. Untuk ZZZ sekarang ni, siapa yang handle ZZZ ni? Siapa yang handle cik ZZZ? Kalau tak ada orang handle sebagai dietek, tak ada dietek yang handle untuk makan apa semua, rest apa semua, tak ada group, message saya atur untuk group lah. Okey. Okey. Dia awal dia kalau untuk hilang berat badan ni, kita tak heran pun. Orang yang lost weight
praktis MBB ni saya betul-betul saya tak heran pun, sebab dia akan naik balik berat badan nanti. Jangan risau. Saya sakit bahu, leher dan belikat. Untuk sakit bahu, leher dan belikat, sama juga kita bloated, berlaku je vasoconstriction. Dia limitkan kita punya ni bekalan darah dan bekalan saraf. Memang dia rasa lenguh, itu lenguh sahaja, dia rasa kebal. Kalau sakit, dia trigger akibat masalah histamin. Histamin boleh bind dengan kita punya saraf tulang belakang ni, histamine punya reseptor. Dia bind kita punya saraf sakit, dan dia boleh, sakit tu boleh travel kepada salah satu badan. Okey, baik. Nombor 2 lah. Perut pedih mencucuk sebab angin ke? Perut pedih dia sebab cramp. Kita tahu histamin dan juga adrenalin ni, adrenalin trigger histamin lah. Dia boleh kecutkan kita punya tisu lembut abdomen kita. So dia rasa cramp, dia mencucuk. Kalau nak ambil ubat, boleh ambil Buscopan, boleh beli kat farmasi Buscopan untuk tak mau bagi dia cramp. Okay, dah order H5+. Terima kasih banyak-banyak. Okay, like apa-apa mesej saya lah. Apa-apa pun mesej saya 012-503-7753. Saya kena letak black whiteboard lah belakang, senang sikit nak cerita. Waktu sekarang ni kaki saya jadi cucuk-cucuk. Okey, baik. Cara nak reduce, nak kurangkan cucuk-cucuk yang melecehkan ya, apa pun dia kena keluarkan gas dahulu. Kena keluarkan gas. Minum air, preferably air sejuk ke air suam, tak ada masalah. Jangan air manis sahaja. Lepas tu kita tekan kawasan badan yang rasa sakit, keras, lenguh, letih. Sama ada kalau macam masalah NZ malam ke kaki saya jadi cucuk-cucuk. Urut lah dekat kaki tu, urut dekat tapak kaki, urut dekat dia punya ibu jari tu, urut. Bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, dan poin ni akan bergerak. Kena kejar lah ada sampai nafas rasa lawas, baru kita start makan ataupun kita tidur. Benda ni awal-awal memang kena buat manual dengan berdedikasi lah kena buat manual dengan berdedikasi untuk bagi kita badan relax. Isteri saya ada masalah yang sama, sebab tu saya tahu saya urut setiap malam sampai hari ini. Walaupun dia tak ada angin dah pun, saya tahu dah jadi habit dah. Dah jadi habit. Okey, kalau saya tak urut, saya yang tak boleh tidur. Okey, sakit jantung maka ubat cair darah, henti ubat gastrik saya dapatkan hafal lindungi di perut. Okey, ubat cair darah, ya betul, dia boleh menyebabkan berlakunya masalah gastritis dan juga masalah ulcer. Sebab tu teori, ini teori mengatakan dengan pengambilan Nexium, iaitu proton pump inhibitor, boleh menghalang daripada berlakunya masalah ulcer dan gastritis akibat ubat cair darah. InsyaAllah bukan H5 ni boleh lindungi perut, tak. H5 ni akan boleh selesaikan keperluan kenapa perlu ambil ubat cair darah tu Okey, macam mana cara minum? Apakah kebaikan H5? Macam mana cara minum ni H5 ni? Kita ada dua version. Yang ni untuk version sebelum ni, H5 Plus, yang paling latest tapi dah sold out dah. 1000 kotak 1000 kotak sold out dah hari ni. Ini untuk H5 Ultra, paling latest sekali. Sebab komuniti kita besar. Cuma dekat H5 Plus, dekat TikTok ni baru saya main dekat sini. Sebelum ni saya main dekat Facebook selama 7 tahun dah saya dekat situ. So komuniti kita besar, sebab tu kita buka open H5 Ultra ni laju je habis, lincin. So kalau nak, kena pre-order. Penghantaran adalah pada Isnin depan. So kalau yang baru nak try dulu H5 Plus ni. H5 Plus ada kat beg kuning bawah tu ada. Okey tu, H5 Plus ada kat beg kuning tu, belilah, dia dapat sekali servis MBB. Ni, apa soalannya? Apa kebaikan minum H5? H5 ni guna dia adalah untuk stabilkan bakteria usus kecil kita semula, supaya dia boleh create environment separa acidic dekat kita punya usus kecil, menyebabkan untuk mengurangkan dan membantu bila kita create environment separa acidic.
supaya bakteria jenis usus besar tak boleh hidup dekat kita punya usus kecil. Ini akan bantu selesaikan masalah SIBO. Sebab bakteria usus besar dia perlu environment alkaline untuk dia hidup. Nah, okey, baik, itu je. Okey. Saya tengok banyaknya soalan. Ya Allah, pening aku. Vertigo. Okey. Vertigo saya tak jawab. Vertigo nak rawat macam mana? Okey. Vertigo nak rawat macam mana? Vertigo ni akibat penambahan endolymph fluid dalam kawasan dekat pada kita punya vestibular system. Vestibular system ni adalah bahagian dalam telinga kita. Dia consist of kita punya semicircular canal. Semicircular canal kita ni, okey, nak cerita, salus paruh bulat kita dia ada x-axis, y-axis, z-axis. So kalau kita hidup dalam 3D ni, okey, dia ada depan, belakang, atas, bawah, melintang macam tu. Okey lah. Betul? Atas, bawah, depan, belakang, melintang. Okey, x, y, z. Okey. Kalau tengok dalam telinga kita, kita punya semicircular canal kita tu dia ada x, y dengan z. So dia adalah satu ruang 3D lah, satu ruang 3D. Kalau kita berlaku histamine intolerance, kita kena tahu histamine intolerance boleh increase vascular permeability. Bermaksud dia boleh bawa air ke dalam kawasan tu, consist of kita punya white blood cell apa semua dah. Dan benda ni dia akan meningkatkan jumlah cecair endolymph dalam bahagian semicircular canal kita, menyebabkan kita jadi satu keadaan dipanggil sebagai endolymph hydrops. Kalau tak salah saya lah tu nama dia. Okey. So bila dia terlampau banyak sangat, dia mudah trigger sensor yang detect pergerakan dalam kita dekat kita punya semicircular canal tu, yang dipanggil sebagai hair cells. Dia berlainan dengan BPPV, benign proximal positional vertigo. Dia berlain. So bila dia BPPV, dia kena kita bergerak dalam sesuatu ruang tu, dalam satu space tu, kita bergerak dulu baru dia trigger vertigo. Tapi kalau jenis endolymph hydrops ni, akibat peningkatan jumlah endolymph fluid dalam kita punya semicircular canal tu, dia automatic trigger. Walaupun kita tak bergerak, kita rasa dah bergoyang dah, kita baring saja rasa boleh memusing dah. Itulah dia nah. Ataupun satu lagi, kalau kita kerap reflux. Kalau kita kerap reflux, dia akan jadi satu lagi condition digelar sebagai autonomic vertigo. Belakang hidung kita ni, dia ada satu tube dipanggil sebagai eustachian. Dia ada kiri dengan kanan. So bila kita reflux, dia boleh rensar salah satu pada ni lah. Guna dia untuk kita stablekan, untuk selaraskan tekanan luar dengan tekanan dalam, tekanan belah sini dengan tekanan telinga belah sini, tekanan telinga belah sini. So kalau dia inflame salah satu sahaja, dia akan kacau kita punya perbezaan tekanan udara. Dia akan rasa sebelah ni tinggi, sebelah ni rendah, ataupun sebelah ni tinggi, sebelah ni rendah. Kita punya mata ni, dia akan adjust sebaik mungkin dalam keadaan macam tu. Yang ni kata, yang ni macam tu, yang ni kata macam tu. So mata kita akan adjust. So dia rasa macam jalan atas boat dah, tak apa nak betul sikit lah. So itu dia ada 3. BPPV ni dia orang biasa boleh kena, tak ada masalah. Orang biasa boleh kena. Tapi kalau dua ni, sama satu disebut autonomic vertigo akibat kerak acid reflux, ataupun kita endolymph hydrops akibat kita ada masalah histamine intolerance berpunca pada masalah leaky gut. Itu detail saya explain. So nak rawat dia macam mana? Selesaikan punca masalah leaky gut dulu dengan 5+, dan kita kurangkan histamine dengan MBB. Praktis makan MBB ni. So saya nak explain sikit. MBB ni orang takut kata, ni makan mesti makan bubuk, apa nasi, apa semua tak best, apa semua. Dah. Kita punya
MBB ni makan meriah, lauk, daging, ikan, ayam, apa semua. Cuma kita tak ambil 3 benda tu sahaja. Dan kami akan ajar cara untuk introduce balik sayur ke dalam kita punya diet dengan cara yang betul lah. Dan cara betul. Tak lah awal-awal kita makan brokoli terus jadi kembung tak terpasai. Tak lah. Step by step. Okay, baik. Boleh DM saya. Ni boleh DM. Untuk yang nak dapatkan Half5 Plus ni, kita ada NFH Jeffrey ni apa hajat. NFH Jeffrey ni hajat. Boleh PM terus, dia dietek lah. Okey, menyucuk kebas dada kanan dan muka almost 2 minggu. Menyucuk kebas dada kanan dan muka almost 2 minggu. Apa patut saya buat? Apa-apa pun, sebab simptom ni, okey, orang kata simptom gastric GERD, anxiety sama juga macam simptom masalah jantung. Betul lah. Sebab dua-dua berkait dengan masalah histamine intolerance. Yang macam orang kata, hang rasa kebak apa semua, tak apa nak ingat. Rasa leher. Semua tu histamine. Sebab bila histamine, dia boleh kembangkan kita punya trigeminal nerve ni. Okay, yang dekat rahang kita, pipi kita dengan kita punya alis mata, dia boleh efek kawasan ni sekali lah. So kalau kena serangan jantung pun akan rasa benda yang sama. Apa pun cek dulu dekat hospital lah. Yang tu paling penting. So kalau tak ada masalah, dan kita kata masalah histamine intolerance akibat masalah likigat, dan kita praktis MBB dan kita amal 5 plus, insya-Allah selesai. Okey, baik. Salam tuan, si Bu ni memang tak boleh makan sayur dan buah ke makan Half5? Okey je, saya tidak sakit perut, hanya angin lalu sikit. Okey, makan buah, cara nak makan buah, cuma kita avoid untuk makanan yang betul-betul tinggi dalam FODMAP. FODMAP ni kita boleh tengok makanan dia dah makan sebagai FODMAP, fructose, fermented oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide dengan polyols. Contoh macam temikai memang cukup tinggi. So temikai ni kita avoid. Makan temikai ni memang senang bloated walaupun kita lapik dengan nasi. So kalau macam buah-buah lain tu senang saja kita untuk dah introduce balik dalam kita punya diet. Buat saja dua-dua besar macam 2 ibu jari kita ni, pisahkan ni. Makan waktu kita makan nasi dengan lauk, dengan ayam, dengan ikan, dengan daging, dengan kuah gulai apa semua tu, makan lah. Dia akan okey. Slow-slow kita increase dia punya jumlah. Okey, boleh minta banyaknya soalan, ya Allah. Bagi saya masa. Jari kiri kaki rasa sakit kebas, kenapa? Samalah. Bila kita jadi masalah gas, badan kita masuk mode fight or flight. Kalau nak tengok detail lagi explanation, nanti saya upload ni dekat YouTube. Lepas tu nanti saya bagi link terus lah dekat TikTok ni, boleh tengok lah. Tak ada dalam saya punya group kan, saya letak dekat TikTok nanti untuk detail. Tapi secara ringkasnya, bila kita kembung, dia trigger pada kita masuk mode lawan atau lari. Dia kurangkan bekalan darah pada kita punya tangan dan juga kawasan kaki kita ni. Dia vasoconstrict, dia kecutkan kita punya saluran darah, kurang bekalan darah. So dia akan mula rasa kebas dan mencucuk, perkara biasa lah nak. Okey. Saya rasa nafas tak lepas, huyung hai selalu. Itu besar. Saya rasa nafas tak lepas, rasa huyung hayang je. Okey, baik. Bila kita bloated, ni saya ajar tips lah macam mana nak selesaikan masalah ni. Leceh kalau jadi. Okey. So bila perut kita kembung, minta tap lah sikit, share sikit lah ni, bagi orang ramai masuk sikit lah. Senang sikit saya nak promote barang. Cakap tu terang. Okey. Untuk selalu rasa nafas tak lepas, huyung hayang je, dia mudah. Bila kita perut kita kembung, dia tolak kita punya paru-paru. Bila kita kembung, usus kita besar sikit, dia tolak perut kita naik ke atas, tekan kita punya diafragma. Diafragma kita tak boleh membesar, mengucup dengan cara yang sepatutnya. Start nafas jadi pendek. Bila start nafas jadi pendek, badan dah start jadi stres. Bila badan start jadi stres, produce adrenaline. Adrenaline akan ketatkan tisu lembut dekat kita punya dada, dan kita akan rasa susah nak nafas.
Okey nah, settle masalah untuk Tuan Aidil Ashraf. Bila saya pilih kanan saya lagi kebas bahagian bawah perut, tangan dan kaki mula kebas yang ketara, lebah sangat. Bila tungku badan kerak ada kurang sikit. Bila kena sejuk memang tak boleh jadi kebas dan lengar. Okey, untuk Alien Shine. Untuk kita punya uterus, bukan untuk kaum perempuan punya uterus, untuk kecut dia tetap perlukan histamine untuk mengucurkan institusi lembut. So kalau kita kekurangan diamine oxidase, dia akan menjadi berlakunya histamine intolerance. Time tu dia akan trigger macam-macam. Untuk orang period ni kalau kurang diamine oxidase nah, itu sahaja. Call juga tuan tadi ni WhatsApp saya, WhatsApp. Kalau dah dapat nombor telefon saya tu, WhatsApp saja. Dan sebab tadi kami bungkus banyak Hafatra ni keluar. Saya duduk buku sekali, tak sempat nak tengok mesej pagi tadi. Minta maaf sangat-sangat. Hari ni keluar dalam 8 berapa ratus semalam dah keluar sikit dah. Hari ni dia keluar dalam 500 something macam tu kan. Nak kena bungkus lagi. Memang tak sempat. Abang Juan ni lebih kurang teh dah. Benda yang sangat berbeza. Bukan dia bukan senati. Okey. Sikit tips Untuk pengambilan sena, better paling okey ambil ekstrak sena. Jangan ambil teh sena ataupun powdered form sena. Sebab pengalaman saya duk repair orang ada masalah ni, kalau dia masalah gastric anxiety, ambil teh sena nanti dia jadi secer birik, sangkut dengan masalah IBS pula, irritable bowel syndrome, problem lagi. Saya dah minum Hawaii Plus selama 5 bulan dan alhamdulillah GGA dah semakin okey, anxiety dah hilang, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Perut saya dah seminggu sembuh dan tak selesa. Itu GGA juga ke? Dia masalah gas. Kalau gastrik, okey, GGA ni term dia digelar sebagai gastritis, GERD dan juga anxiety. 3 benda ni kena complete sekali ya, baru kita consider sebagai. Tapi kalau sembuh biasa tu mungkin akibat masalah histamine intolerance pada peringkat permulaan. Kalau peringkat permulaan tak mau jadi melarat, makan dulu Hawaii Plus ni, boleh kita praktis MBB. Okey. Hawaii Plus boleh buat maintenance tak? Kalau dah pulih, macam mana dosis untuk maintenance boleh diamalkan? Kalau maintenance tu bagilah habis cepat sikit. Okay, tak ada lah. Kalau maintenance tu sepatutnya macam seminggu tu 2 kali, seminggu tu sekali. Okey lah kalau masuk fasa maintenance. Dapat dia Hawaii Plus dalam fasa maintenance tu ambil sekadar untuk tak nak lupa MBB saja. Kalau tidak, tak ambil Hawaii ni, waktu kita masuk fasa maintenance dah dia akan jadi simptom takut lah dia jadi simptom kebal. Simptom kebal ni dia lupa diri lah. Start makan benda bukan-bukan, dah tak jaga workout, dah tak jaga time tidur, dia hidup suka hati dia balik, ada jadi problem. Nana. Okey. Okey. Proses apa Zeki kan boleh sembuh 100% ke tuan? Nak kata 100% tu, ya 100% tu 95% boleh lah. Even ada yang dalam kita punya klien MBB kata dia 100% lah tau. Tapi saya tak open nak suka sangat lah. Saya kata hang ambil 90% dah lah. Hang ambil 10% lagi. Hang rasa dah 100% okey kan. Ambil 10%, hang simpan dalam peti besi. Hang jangan bawa keluar langsung 10% ni. Supaya sentiasa ingat untuk praktis MBB ni. MBB ni cara makan dah. Kita simpan dalam peti besi supaya jangan jadi simptom kebal. Kalau jadi simptom kebal nanti leceh. Simptom kebal ni bermaksud dia dah datang confidence, anxiety hilang langsung, confidence, perut pun tak rasa berangin. Time tu dia makan benda belum buka, dia makan tepung, dia makan roti canai, minum teh tarik balik suka hati apa semua kan. Lepas tu dia sakit balik, leceh lah. Okey, saya dah hilang saya dari hilang kaki sampai dapat kaki balik selepas makan Hawaii dan MBB. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cik Ayu Syeri. Terima kasih banyak-banyak. Bahagian perut sebelah kiri bergetar tapi tak sakit. Kenapa ya tuan? Okey, yang ni dia rasa macam binatang bergerak. Dia sebenarnya proses MMC, proses kemuk usus tu
dia kemut sekali gas. So dia akan dengar macam bunyi air sekali, dan juga rasa perut tu bergetar juga. Dah? Okey. Saya bahagian perut sebelah kiri. Awal-awal dulu, apa benefit air ni bang? Okey, untuk stabilkan bakteri usus dan rawat masalah leaky gut. Bantu rawat. Orang cari doktor marah kalau kita cakap rawat, kita kata bantu rawat. Lepas tu dia datang beli harga betul. Yang ni risau ni. Kalau orang beli harga tak betul, harga murah. Kalau harga murah, dia tak ada servis MBB sekali tau datang. So kalau beli harga betul, dia akan datang sekali servis MBB ni. Servis MBB ni lah yang mengurangkan kita, dia diet tak nak bagi trigger histamin, supaya kita tak buat, supaya dia bantu lagi dalam proses rawatan. Okey. Kotak dah baru ni dia beza. Dia dua benda yang berbeza. Okey. Macam tu. Bawah ni yang lama, Halfway Plus. Atas ni Halfway Ultra. Halfway Ultra ni baru punya. Dia punya secet pun berbeza. Secet dia macam ni, Halfway Ultra. Belakang ni MBB lah. Perbezaannya dalam ni kita ada moringa seed punya extract, saffron, astaxanthin dengan digestive enzyme sekali. Okey, baik. Ubat ganatuan ubat ganatuan tak ada. Ubat ganatuan ni proton pump inhibitor. Kerja dia adalah untuk menghentikan penghasilan asid hidroklorik kita punya perut tu. Nama pun proton pump. Proton pump ni dia keluar hidrogen ion ni, campur combine dengan chloride jadi HCl, jadi hydrochloric acid. So dia block kita punya penghasilan hidrogen ion ni. So dia tak ada jawab soalan tu, dia bukan dia tak ada probiotik lah nah. Okey, baik. Yang penting bikin reunion tuan, insya-Allah. Dan nanti tengoklah kita buat dalam kita punya grup macam mana. Banyak orang tu. Apa nak jamu kita jamu ni kami bakar seekor jadilah nah. Okey, baik. Obat ganatuan tak ada probiotik tau. Tak ada probiotik. Bos, apple merah boleh ke? Boleh. Apple merah ni tak ada masalah pun. Cuma kita jangan ambil masa perut kosong saja. Kalau kita ambil lapik tengah makan nasi tu, kita selit 2 ketui, 2 kecil potong, okey saja, tak ada masalah. Jangan kita buat perut kosong masa macam tengok-tengok kartun kan. Tengok-tengok kartun rasa sedap juga makan buah ni. Lepas tu kita pergi lahap dua apple tu, cicah sikit dengan kuah kacang makbi tu kan. Makan sedap. Confirm lagi berangin lah. Tak, jangan macam tu. Okey. Ubat betaine hydrochloride lebih okey. Betaine HCl betul ya, betaine HCl ni pil ni, ya betul dia menambah kita punya hydrochloric acid. Tapi kalau kita ambil pun kita tak solve dia punya core issue tau. Dia hanya boleh cover simptom saja. Bagus, tak ada masalah. Dan saya selalu syorkan pengambilan betaine HCl ni kepada orang yang bila dia makan daging pun keluar daging seketui juga. Dan saya kata, ataupun orang yang makan daging dia trigger allergic reaction, dan saya akan kata okay, try ambil betaine HCl. Time tu dia membantu. Untuk ACV kata tak bantu bertambah asid. ACV ni dia acetic acid, dia bukan hydrochloric acid. Kalau nak ambil boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau macam even orang kata membantu untuk masalah perut ni, saya senang saya cakap try dulu buat macam minum air tu. Sebab saya macam saya sehari saya konsult dalam 30 orang 40 orang kan. Saya 30 orang macam tu lah. So kalau saya tak bagi jawapan yang tepat, ataupun saya kata sebab ACV ni, okey, saya cerita saya punya cara sebab apa saya kata ACV ni tak berkesan ACV ni antara benda yang paling awal saya try.
pada tahun 2017 ke pada tahun 2018. Okey, kita guna campur dengan air, kita guna sebelum makan pun kita try, selepas makan pun kita try, tengah makan pun kita try. Dia even kita waktu tu saya ada buat group untuk ACV sahaja. Makan ACV tak, tapi praktis waktu tu MBB tak wujud lagi. Kita try praktis ACV, ikutlah betul-betul internet ni. Semua kita dah try lah. Tak work pun. Tak work, tak tahulah ada work. Tapi bagi saya, kalau dalam 100 orang tu mungkin 2-3 orang saja yang work, yang 97 lagi tak work. So saya sebagai orang yang dah consult orang 30-40 orang lagi, kalau saya bagi benda mengarut dan tips mengarut, sampai ke pagi dia kacau aku nanti kan. So saya kena pastikan benda tu work untuk orang tak kacau saya. Nah. Tapi kalau nak makan ACV tu, ambil waktu lepas makan ataupun tengah makan buat jadi salad dressing ke apa, semua boleh saja, tak ada masalah pun. Buat saja, rasa sedap lah. Okey, tak ada masalah, tak ada masalah. Nak makan. Okey. Kenapa kerap loya? Kalau kerap loya, kalau kita bloated, kita memang akan kerap loya. Itu je lah. Dia kalau perut kembung, perut bangin, loya tu perkara biasa lah. No? Okey. Moringa tu dah merenggat. Betul. Betul. Tapi kalau tahu, dia kalau dekat market, dia ada dua tau. Satu extract moringa punya leaves. Satu ada extract seed punya moringa. Yang paling bagus adalah moringa seed extract. Kita guna yang tu lah untuk Alpha Ultra lah. Okey. PPI jaga masalah. Okey. ACV ni apple cider vinegar. Okey. PPI jangka masa lama ada kesan sampingan ke? Of course dia akan ada kesan sampingan sebab kita neutralize kita punya gastric juice. Bila kita neutralize kita punya gastric juice, macam mana pepsin dia nak tukar kepada pepsin untuk urai protein. Bila kita tak boleh urai protein, kita tak boleh dapat asid amino. Bila kita tak dapat asid amino, macam mana kita nak bina kita punya otot? Kita akan terus berlaku punya masalah muscle wasting. Okey, kalau kita satu lagi, bila kita tak boleh ceraikan makanan dengan betul, macam mana kita nak dapat vitamin D? Sebab kita tahu PPI dia neutralize kita punya gastric juice. Kan kita akan berada pada pH 3/4. Dia tak akan boleh trigger kita punya bile acid. Bila turun 2/6 tu, dia tak trigger kita punya bile acid. Dia tak trigger kita punya pancreas. Kita tak boleh serap vitamin D. Bila kita tak boleh serap vitamin D, kita automatik kita tak boleh serap kalsium. Bila kita serap kalsium, dia akan menyebabkan berlakunya masalah tulang. Sebab tu pengambilan PPI dan tempoh jangka masa yang panjang akan menyebabkan berlakunya masalah osteopenia, permulaan pada masalah osteoporosis, iaitu tulang. Okey. GGA boleh makan fish oil? Boleh, tak ada masalah. Silakan, boleh, tak ada masalah. Ambil extra virgin coconut oil, okey tak tuan? Okey. Okey, cuma macam mana dia kena betul? VCO dia oil. Oil adalah fat. Kalau oil dan fat nak digest dia perlukan bile acid dan juga lipase. Okey. So untuk nak trigger penghasilan bile acid dan lipase ni, kita kena pH kita punya chyme tu bila turun kena kita punya 2/6 tu, pH dia kena acidic. So untuk nak bantu peratusan kita boleh dapat benefit pada kita punya extra virgin coconut oil kita makanlah dengan daging, ataupun kita makanlah daging dengan lemak, ataupun kita makan sup gearbox. Paling okey sekali lepas tu telan virgin coconut oil macam tu, tip top. Buat nasi lemak, letak virgin coconut oil, makan sekali gearbox kan, makan dengan daging lah, tip top. Okey. Milk thistle okey untuk GGA consume. Okey. Dulu ada produk tau guna milk thistle ni. Saya lupa dah apa nama, green alkalinizing green plus lah. Tak tahu dulu zaman 2017. Time tu dia pun buat Facebook ad sekali lah, ni hilang tapi mana tak tahu lah.
Dia rasa dia pakai Make Teresa kan barang lain. Saya pun lupa dah. Okey. Make Teresa boleh, tak ada masalah. Boleh saya, boleh. Tak ada masalah. Boleh, silakan. Okey, Apple saya cakap Apple. Okey, baik. Half-Fi Ultra Stroke. Half-Fi Ultra ada dekat saya ni. Satu untuk kegunaan diri sendiri lah nak. Ni untuk kegunaan saya diri sendiri. Half-Fi Ultra sold out. 1000 kotak habis lincin. So untuk next batch adalah pada hari Isnin depan. So minta pre-order sebab malam ni dah last untuk promo lah. Okey, untuk makluman ramai. Sekarang ni hari ni last untuk promo MBB. Untuk nak pre-order Half-Fi Ultra ni ataupun nak dapatkan Half-Fi Plus pada harga promo. Hari ni last dah. Hari ni last. Saya makan sup daging pening kepala sebab apa Okey. Satu, sebab kita kurang penghasilan isi perut. Nombor satu. Ataupun kita makan terlebih fats, kita kurang penghasilan bile acid. Boleh jadi juga ini kita boleh tengok kita punya najis jadi colour kelabu ataupun jadi colour kuning. Ataupun kita makan dekat dapur kembung. Okey. So cara dia senang je macam ni. Untuk memastikan tak pening, minum air kosong, urut dulu, tekan kawasan yang sakit, keras, kebas, lengan, bagi sedawa sampai nafas rasa lawas, dan baru makan. InsyaAllah tak ada trigger, tak ada pening dan kita boleh makan sampai habis. Kalau tidak nanti makan 2-3 suap saja dah kembung tak lalu habis, rasa tekak sikit lagi ke atas. Okey, baik. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Live ni kalian tengok balik nanti ada dekat YouTube MBB, YouTube MBB Half-Fi Plus. Kita boleh tengok dekat sana nah. Okey, soalan lagi, macam mana nak order Half-Fi Ultra? Boleh kontak saya terus lah 012, saya tulis nombor telefon saya 012, ataupun kontak Fatih Hajar ada lagi Hajar mana Hajar tak tahu. Kalau Hajar ada, Hajar PM lah. Kalau Hajar tak nak, saya ambil kat saya dulu. Okey, 02-503-7753. Ini nombor telefon saya nombor telefon saya. So nanti kontak saya terus. InsyaAllah saya akan uruskan untuk order Half-Fi Ultra TikTok ban bahaya juga. Promo Steve berjalan, dah tinggal lagi 2 jam lah. 2 jam lah. Kontak dan tag masing-masing. Ataupun kita ada dekat kita punya Shopee ataupun website kita tak boleh tulis nombor phone bahaya sungguh. Aduh, tu permulaan just minum Half-Fi je ke? Okey. Apa-apa pun macam Tuan Fazli, terima kasih Tuan Fazli. Apa-apa pun boleh pergi ke saya punya profile, dekat situ ada nombor telefon saya, tekan saja keluar terus. Okey. Tuan, muntah kalau keluar darah disebabkan acid reflux. Okey, kita tengok darah tu macam mana. Darah fresh tak? Ataupun darah beku tak? Ataupun dia hitam legam. Kalau darah fresh, kemungkinan dekat tekak kita ataupun dekat kita punya gusi kop darah sekali keluar. Dia darah fresh ni nampaklah dia likat merah elok. Ataupun kalau kita ada pendarahan akibat ulcer ke, kita muntah ke, keluar darah dia selalunya orang tak kenal pun, dia jadi kena hitam pekat macam tu je, tak kenal pun. Ini masalah perut kita lah, kau ada ulcer ke luka ke apa semua, ia boleh jadi macam tu Okey. Okey, jangan buat pull up terus. Okey. Cik Tuan Kopi Lemon kita, dia kata buat pull up terus. Tak boleh. Jangan buat pull up terus tau. Kita buat benda ringan-ringan dulu. Kita buat push up biasa-biasa, ataupun kita main weight. Tapi kalau boleh buat pull up, silakan buat pull up lah. Pull up ni heavy sikit lah. Tapi kalau boleh buat tu, buat je. Kalau kita boleh buat, hari ni boleh buat 1-2, kita rest sehari 2, lepas tu kita boleh buat 3 pula kan. Macam tu okey. Jangan push badan. Okey. Tapi dahsyat tau pull up tu. Dahsyat.
Minum air lemon okey tak untuk perut berangin? Minum air lemon, letak gula, lepas kita makan nasi, memang syok, buh sikit daun pudina ke atas, itu okey. Tapi minum air lemon perut kosong, jangan. Yogurt boleh makan dah tuan? Boleh, silakan. Yogurt, Greek yogurt, kita boleh consider okey lagi ya, Greek yogurt ni. Okey, merah elok sampai sekarang sakit. Saya push suara pun dah trigger. Jangan push suara, jangan exert tenaga, sebab kita untuk orang ada masalah gastric anxiety, tenaga dia okey, betul cakap Tuan Fazli tu, dia tadi dia bagi saya live video vibration sebab letak nombor silver, no problem juga. Asyik baik Tuan Fazli beritahu. Okey, saya push suara pun dah trigger sebab kita orang gastric anxiety, tenaga dia limited. Sebab dia melakukan proses glycolysis dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. So kita jangan bagi boleh recover dulu lah 50%, 60%. Lepas tu kita start top up vitamin D. Dah start top up vitamin D, kita introduce vitamin B. Dah okey, dah dapat 80% dan itu introduce probiotic. Last kali baru vitamin C. Okey. Elok tak minum air halia tambah madu kerak? Air halia tambah madu kerak, okey. Air halia ni dia ginger. Ginger ni dia ada compound dipanggil sebagai gingerol. Orang kata minum air halia ni boleh sedang buang angin, jadi terkentut-kentut, jadi sendawa. Sebab gingerol ni dia mengangsa kita punya usus, dia trigger histamin pergi kita punya bakteri usus, dia start hasilkan lebihan gas. Kalau boleh keluar, okey, tak ada masalah. Problem kalau tak boleh keluar, tersumbat. Contoh perut dia memang banyak gas dah, dia nak kentut tak lepas, dia nak sendawa tak lepas, yang tu problem. So kalau ginger ni, halia ni, letak dalam makanan lah. Kita makan, kita bodoh kita punya kalau macam kedai makan kedai Cina, nasi ayam Cina, nasi ayam Hainan dan halia, makan lah. Kalau macam tu okey, tak ada masalah. Sebelum ni saya dah buat skop, perut saya okey, tak nak suka, cuma saya tak dua, okey, tak ada masalah. So kita kata sebab masalah acid reflux ataupun gusi berdarah saja. Okey. Sebelum ni makan udang naik gatal lah ni, alhamdulillah. Okey, selesai masalah tu. Okey, baik. Okay, Hafal. Terima kasih Tuan Farhan. Okey, Tuan mula ambil Hafal saja ke? Tak payah. Sebab kalau beli semua tu, beli Happy D, apa segala, Real C, Microbar, apa semua tu, buat simpan saja. Beli satu-satu je. Beli Hafal Plus dulu. Lepas tu kita, yang penting kena bagi puas hati dulu lah. Bila kita dah puas hati, dah rasa benefit, baru kita rasa sendiri nak teruskan benda lain. Untuk yang untuk try Happy D, untuk try Real, itu kemudian bagi seronok dulu dengan Hafal Plus ni dengan MBB, dan baru try benda lain. Kalau tidak, kita beli buat peram saja. Okey, baik. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok kita akan ada live dengan Dr. Ed pula. Dr. Adrian esok. So esok topik dia hangat sikit lagi, best lagi. So kita tunggu esok lah. Kita jumpa esok pukul 9 macam biasa. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.